Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menyaksikan Mahir bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik untuk hari... Kau punya slot dah habis ah? Sekarang ni slot aku pula. Ni live lah. Memanglah live. Tadi kau nyanyi-nyanyi, sekarang ni aku nak lukis-lukis pula. Ini yang nyanyi jugalah. Mana ada nyanyi, mana ada gitar apa semua. Mana cikgu tadi? Cikgu ada kat luar tadi. Oh, aku bila habis? Dah habis dah. Oh, sekarang ni turn aku pula. Okey. Nak tengok. Okey, buat. Nak tengok kau duduk tepi lah. okey. Nanti nak jemput cikgu masuk. Okey, saya keluar dulu lah. Okey. Oh, dah habis dah? Dah habis dah. Oh, okeylah. Assalamualaikum. Sekarang ni kita nak belajar pasal melukis pula. Akmal, kau nak join lepas ni? Boleh. Nanti jangan lupa bawa kertas warna pula. Okey. Okey, baik Akmal. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian pada hari ini dalam Mahir Didik TV KPM. Apa khabar semua penonton kita pada hari ini? Sebelum kita mulakan, pastikan kita menjaga penjarakan fizikal. Tadi dengan Akmal tadi saya jauh-jauh dengan dia. Takut juga dengan dia ni. Dan yang paling penting kita pakai pelitup muka dan jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Alright, hari ini kita nak bersama dengan cikgu kita. Tapi sebelum tu jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Alright, jom kita saksikan. Kita ada di studio bersama dengan Cikgu Nadia. Apa khabar Cikgu? Ya. Cikgu nampak baju cantik-cantik. Sama lebih kurang macam gambar-gambar kita kat sini je kan? Terima kasih Aiman. Alright, Cikgu, hari ini kita dalam subjek pendidikan seni visual. Tadi Akmal dia nyanyi-nyanyi Cikgu. Ya. Tapi sekarang ni kita nak melukis-lukis pula Cikgu. Ya. Okey Cikgu, sebelum kita nak pergi kepada subjek kita Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Ya. Silakan Cikgu. Kenakan cecair pembasmi kuman. Alright, dan saya pula Cikgu. Okey, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi murid-murid jangan buang merata-rata. Letakkan dalam bekas yang kita bawa agar tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Tercabut pula saya punya ni cikgu. Alright. Baik, murid-murid sekalian. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan seni visual. Tapi sebelum tu cikgu, ada murid-murid kita yang tak faham cikgu. Subjek ni sebenarnya kita nak belajar berkaitan dengan topik apa cikgu? Okey, pendidikan seni visual untuk tingkatan 1 pada hari ini cikgu akan terangkan yang berkait dengan bidang bahasa seni visual. Okey. Berkait dengan bidang bahasa seni visual. Okey, murid di rumah, bidang bahasa seni visual terbahagi kepada 2 tajuk iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Yang mana Aiman, di dalam unsur seni ini mempunyai 6 tajuk kecil yang lainnya. Sebagai contoh garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Okey, cikgu. Kemudian bagi tajuk prinsip rekaan pula ada 7 tajuk kecil iaitu harmoni, kontra, penegasan, kepelbagaian, imbangan, kesatuan dan irama dan pergerakan. Jadi kesemua ini kita panggil sebagai bahasa seni visual. Tetapi Aiman, untuk hari ini kita tak belajar semua. Kita nak belajar apa cikgu? Kita belajar satu saja. Apakah satu tu cikgu? Kita akan pergi kepada unsur seni iaitu tajuk yang keempat iaitu jalinan. Jalinan ni macam jalinan di antara kita berdua ke cikgu? Itulah. Itu lain je kan? Aiman. Itu macam lagu je. Bila kita sebut tentang jalinan, apa yang kita kena faham? Jalinan, definisi jalinan ialah jalinan ini merupakan kesan ataupun sifat permukaan sesuatu objek. Adakah objek itu lembut, kasar dan sebagainya. Contohnya cikgu, apakah benda-benda yang kita boleh faham jalinan ni cikgu? Contohnya. Kalau cikgu tanya Aiman, kalau buah durian, apa rasa jalinan buah durian? Jalinan untuk ataupun cikgu terangkan apa rasa kulit buah durian tu? Rasa
kulit dia tak sedap lah cikgu, tapi isinya sedap. Isinya sedap. Okey. Tapi macam mana rasa permukaan kulit buah durian tu tadi? Tajam cikgu. Itulah maksudnya jalinan. Baru saya faham cikgu. Kan. Tapi kalau buah rambutan cikgu? Maksudnya jalinannya berbulu. Berbulu. Okey, Bulan sekarang ni puasa saya dah kita faham. cerita tentang makanan pula ya, Man ya. Alamak cikgu. Dah lah pukul 3 ni. Kejap lagi kita beli makanan dekat bazar Ramadan cikgu. Boleh cikgu? Ya, boleh. Dan apa jenis-jenis dia cikgu? Okey. Jalinan ini, kita akan masuk kepada jenis-jenis jalinan. Jalinan terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama iaitu jalinan sentuh dan yang kedua adalah jalinan tampak. Jalinan sentuh ni Aiman, Ya, cikgu. macam ni. Kita boleh rasa permukaan dia. Kita boleh pegang. Macam tadi cikgu bagi contoh. Ini lukisan ke apa ni cikgu? Yang ini adalah tenunan, yang ini adalah collage. Yang belakang ini ada biji-biji pula cikgu kat sini. Kita tampal-tampal semua ni supaya kita boleh dapatkan jalinannya. Ini cikgu. kita namakan sebagai jalinan sentuh. Sesuatu objek yang kita boleh pegang, kita akan namakan dia sebagai jalinan sentuh. Yang boleh rasa dengan deria sentuhan. Kalau kucing kita rasa badan kucing lembut. Kalau kulit durian kita rasa tajam kulit durian ni. Itu kita namakan sebagai jalinan. Okey cikgu. Sebab saya ingat dalam kepala saya seni lukisan ni cikgu, seni visual ni adalah semata-mata pakai kertas warna je cikgu. Tapi rupanya tidak. ada bahan-bahan dia. Ya. Lepas ni boleh tak cikgu cerita apakah bahan-bahan yang kita nak guna untuk kita nak buat seni visual ni cikgu? Boleh cikgu cerita tak? Tapi kita berehat seketika. Kita rehat selepas ni. Kita nak bagi suspense sikit. Murid-murid kita jangan betul. berganjak. Lepas ni Cikgu Nadia akan cerita lagi apakah dia berkaitan dengan seni visual yang kita belajar pada hari ini. Kita berehat seketika. Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Nadia pada hari ini. Okey Cikgu, orang yang minat seni ni Cikgu mesti suka dengan subjek ni Cikgu, betul kan? Betul. Okey Cikgu, jadi tadi Cikgu ada sebut tentang jalinan. Bukan jalinan di antara kita Cikgu. Jangan salah. Jangan buat gosip. Jangan buat gosip. Alright, tapi jalinan ni Cikgu dia terbagi pada 2, jalinan tampak dan jalinan sentuh. Betul. Okey Cikgu, saya pula terjatuh tadi Cikgu. Baik. Okey, tapi sebelum kita nak pergi lebih lanjut Cikgu, kita nak tahu juga jalinan tampak ni apa dia Cikgu? Biasa nampak ni tampak Cikgu. Okey. Okey. Jom. Okey, sekarang murid. Okey, jalinan tampak adalah sesuatu jalinan yang kita boleh lihat melalui penglihatan saja. Maksudnya Aiman kat sini, kita tak boleh pegang. Kalau rumput ni kan kita boleh rasa permukaannya. Tetapi kalau contohnya macam corak, macam kat sini ada corak ikat dan celup. Kita tak boleh rasa corak ni. Okey, macam gambar lukisan yang cikgu bawa ni. Nampak tak gambar bunga orkid ni? Cikgu tak boleh nak petik bunga orkid ni. Kan bunga orkid pink ni kita nampak jalinan pada kelopak bunga tu nampak lembut tapi tak boleh petik tak Cikgu. boleh petik. Itu maksudnya jalinan tampak kita hanya boleh tengok sahaja. Itu maksud jalinan tampak. Ya, jalinan tampak yang hanya boleh dilihat sahaja. Tapi saya tengok dekat baju cikgu pun ada juga hiasan Cikgu. Ini jalinan tampak ke jalinan sentuh Cikgu? Kalau Aiman rasa ni jalinan apa ni, Man? Saya rasa jalinan sentuh sebab boleh sentuh. Pandai. Okey, berjaya. Okey, betul Cikgu. Ya, betul. Tapi sebenarnya apa fungsi jalinan tampak pada baju Cikgu? Sebab saya tengok biasa orang pakai baju ni berbunga-bunga sebagainya Cikgu. Apa fungsi dia? Okey, jalinan tampak pada baju ni Aiman, fungsi dia adalah untuk mencantikkan, untuk keindahan. Kalau baju semua warna kosong je nampak boring. Jadinya sebab tu baju ni direka dengan pelbagai corak supaya nampak lebih menarik, mencantikkan imej pemakai. Betul lah Cikgu. Patutlah Cikgu nampak cantik hari ni Cikgu. Terima kasih. Okey Cikgu, mungkin Cikgu boleh tunjukkan di antara hasil-hasil jalinan tampak kita pada hari ini Cikgu. Salah satunya tadilah bunga orkid tadi Cikgu. Ya, yang salah satunya bunga orkid. Okey, yang itu ada di daun. Yang ini memang cikgu lukis sendiri. Cikgu lukis sendiri? Ya, sama. Sama juga macam bunga ros di sana. Okey, cikgu lukis sendiri. Okey, itu menggunakan media soft pastel Okey, yang mana kelopak-kelopak yang ada di situ kita tak boleh usik. Kita hanya boleh tengok cantik. Okey, tapi kita tak boleh usik. Kita tak boleh petik kelopak tu. Kita hanya boleh lihat. Itu maksudnya jalinan tampak. Cikgu nak menghasilkan ni berapa lama Cikgu agak?
Ada teknik ke tak cikgu? Cikgu boleh ceritakan. Okey, kalau yang ini antara yang latest cikgu hasilkan lah. 1 hari ke 2 hari je. Wow. Bolehlah. Maknanya kepada murid-murid kita pun boleh belajar samalah juga cikgu. Ya, betul. Dia perlu kepada teknik. Mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada kita cikgu, apakah di antara teknik yang boleh kita gunakan untuk jalinan tampak ni cikgu? Okey. Kat depan ni ada beberapa contoh yang cikgu hasilkan untuk mengaplikasikan jalinan tampak. Okey, yang pertama, yang depan sana itu cikgu gunakan teknik tiupan buih. Tiupan buih sabun. Main tiup cikgu Cikgu letak sabun, letak warna, cikgu tiup jadi bubble, lepas tu ambil kertas tekap atas dia. Cantiklah itu. Jadinya dapat jalinan tampak. Kesan buih tu tadi menghasilkan satu jalinan tampak. Dengan tiup-tiup pun boleh jadi seni cikgu. Ya, betul. Okey, yang macam di depan sana tu cikgu menggunakan teknik tiupan. Tiupan yang depan sana, okey. Tiup sampai jadi corak. Itu tiup nama tu dia. maknanya tiup tu ikut suka kita ke ataupun ikut kreativiti je? Ikut kreativiti. Dia akan hasilnya secara tak terduga. Dan yang kita nak buat hari ni, Aiman. Yang dua ada ni. aktiviti cikgu hari ni? Yang dua kat sini ni yang cikgu tunjuk ni untuk menghasilkan teknik ikat dan celup. Okey, sebenarnya murid di rumah kita mempunyai pelbagai teknik untuk menghasilkan jalinan tampak. Okey, antaranya lukisan, catatan, okey, cetakan, macam batik. Itu semua adalah contoh menghasilkan jalinan tampak. Tapi hari ini cikgu, saya tengok depan kita ni ada nampak macam botol sos pun ada. Ada gunting dan sebagainya cikgu. Apa di antara aktiviti yang boleh kita buat untuk kita nak menghasilkan jalinan tampak ni? Saya tak sabarlah cikgu. Nak buat aktiviti ni. Kan dah lama kan tak main warna. Okey, hari ni kita bagi main warna, Aiman. Okey, yang ada di depan cikgu sekarang ni adalah bahan-bahan untuk kita menghasilkan jalinan tampak menggunakan teknik celup, ikat dan celup. Atau dalam bahasa Inggeris yang kita biasa panggil adalah tie and dye. Apa benda yang nak diikat tu cikgu? Ni lah kain dia ni. Jom kita buka tengok kain ni. Alright. Saya pun ada lah kain cikgu. Ni kain putih cikgu kain putih. Alright. Okey, pastikan kalau boleh 100% cotton lah. Okey. Kalau tak ada kain putih, kalau murid dekat rumah tak ada kain putih, kan sekarang ni kan musim PDR. PDPR kan. Jadinya kat rumah mungkin tak ada kain. Dia pinjam mak dia punya kain lah cikgu. Tak boleh. Tak boleh Paling senang nak guna ialah tisu dapur. Tisu dapur. Yang besar tu cikgu. Ya, betul. Yang gulung tu. Ya. Tisu dapur tu kita boleh gunakan. Okey. Dan pewarna ni, yang ni cikgu gunakan pewarna batik. Pewarna batik. Tetapi kalau di rumah murid boleh gunakan pewarna makanan. Pewarna makanan. Yang cair tu. Untuk mak-mak kita kan nak buat kek tu cikgu Tapi minta izin dululah. Minta izin dulu. Kalau dia nak buat kuih raya, warna dah habis. Tiba-tiba warna dah habis dah. Baru nak buat kuih kan? Ya. Okey, cikgu. sekarang kita dah ada kain. Bahan yang kita nak gunakan adalah kain. Getah. Okey, dan juga pewarna. Yang ni pewarna cikgu Ya. Dekat sini Aiman, cikgu sediakan 3 warna. 3 warna. Okey, kuning, merah dan biru. Okey cikgu. Macam mana cara nak ikat? Nak ikat ni cikgu? Kita bentang. Tapi sebelum tu cikgu, warna ni dia ada main peranan tak cikgu dalam menghasilkan corak tersebut? Sebab saya tengok yang tu nampak lembut sikit yang cikgu tiup-tiup tu. Yang tu nampak lain. Dia ada peranan cikgu Macam mana corak dia tu? Boleh terhasil maksudnya? Boleh terhasil tu. Maksudnya corak daripada teknik ikan dan celup ini terhasil daripada macam mana teknik ikatan yang kita hasilkan. Adakah kita ikat secara bunjut ataupun secara lipat ataupun secara gulung? Kesemua teknik cara lipatan yang kita buat ni tadi akan menghasilkan corak yang berbeza-beza, tahu Aiman? Okey. Jadi jomlah kita mulalah. Cikgu, mungkin apa lagi cikgu yang mungkin kita dah boleh mula ikat ni cikgu? Jomlah kita mula ikat. Okey, kita ambil tengah ni dulu kan. Okey, ni kain ni besar kan? Alright. Okey, kita ambil bahagian tengahnya dulu. Okey, kita kemudian cikgu? Kita nak kena ikat dekat tengah ni cikgu Okey, ambil tengah dan kita ikat. Ikat kuat-kuat, Aiman. Okey, cikgu. Ikat kuat-kuat sampai kita rasa air tu tak boleh masuk. Okey, murid-murid. Cuba tengok dekat sini. Abang Aiman nak cuba buat ni. Ikat cikgu cuba tengok. Betul tak saya ikat ni, cikgu? Okey. Ikat je macam mana pun. Ikat je macam mana pun. Betul ke tidak saya ikat ni, cikgu? Okey, saya nak ambil getah lagi, cikgu boleh? Okey, saya ambil getah lagi, cikgu. Sebab cikgu kata ikat je ikut suka.
Sebab orang kata cikgu lagi banyak ikat, lagi banyak seni dia dekat lukisan kita nanti cikgu. Betul. Alright. Saya nak ikat yang kedua ni cikgu. Ikat macam mana pun. Ikat ketat-ketat ke macam mana cikgu? Mesti ketat Aiman. Kalau kita ikat tak ketat, nanti warna tu akan dia bersepah lah cikgu. Bersepah lah, dia tak jadi design lah. Okey. Jadi kita ikat ketat-ketat. Okey. Ikat sampai Alamak, saya tak sama lah dengan cikgu. Tak apa. Tak apa ke? Tak apa. Saya ni dah macam tu pocong dah cikgu. Pocong. Boleh je Aiman. Sama je, lebih kurang dia tu sama nanti. je cikgu. Sebab kalau kita buat teknik bunjuk ni, hasilnya akan jadi seperti bulatan-bulatan. Kan kita tengok hasil apa yang jadi. Okey cikgu. Maknanya kalau orang nak buat ni cikgu, dia kena ada seni ke macam mana cikgu? Ataupun dia kena ada minat je? Sebenarnya minat. Minat cikgu. Seni ni berkait rapat dengan minat sebenarnya. Okey. Kalau kita minat, secara semula jadinya hasil yang kita buat tu juga akan menarik. Sebab orang kata dia ada beza cikgu. Sebab macam saya ni tangan ni macam kayu cikgu. Tak orang kata apa. tangan keras. Setiap orang itu mempunyai seni yang tersendiri tau Aiman. Ya cikgu. Walaupun kata lukisan dia keras pak segi tak apa, itu dah ada aliran seninya. Kalau kain cikgu, macam kain towel tu tak boleh ke cikgu? Okey, kalau kain towel dia ada campuran polister. Kalau polister ni dia tak menyerap warna. Tak menyerap warna. Ya. Maknanya kain macam ni lah cikgu. Ni kalau kita panggil kain apa ni cikgu? Sebaik-baiknya kita pakai 100% cotton. 100% cotton. Ataupun yang ini cikgu pakai kain rayon. Oh. Ini namanya kain rayon yang biasa orang buat batik. Dia licin sikit juga Aiman macam tak nak berhenti je Man, cikgu tengok. Itulah cikgu, sebab saya galik pusing. Macam seronok sangat je Man, tak nak berhenti. Okey cikgu. Jom. Mungkin cikgu boleh cerita cikgu, apa di antara mungkin bahan-bahan, barang-barang yang kita nak guna ni cikgu? Okey, sekarang ni kita dah siap ikat laman Dah siap ikat dah cikgu. Sekarang kita dah ni siap dah tak tahu macam batang aiskrim lah ni. Okey cikgu. Okey, kita dah siap ikat. Dah siap ikat. Sekarang kita pakai dulu sarung tangan. Sarung tangan. Tak adalah tangan kita pula yang jadi corak nanti. Ya, nanti tak jadi corak kat kain, jadi corak kat tangan. Okey, kita pakai sarung tangan dulu. Alright. Sebab kejap lagi kita nak menggunakan warna. Okey cikgu. Ini kalau budak-budak ni seronok main ni. Ni warna ni kalau kena kat kulit, lambat hilang ni Aiman. Oh, ya ke cikgu? Ya. Jadi sebab itu kita pakai sarung tangan pada hari ni. Alright cikgu. Okay. Macam mana kita nak mula? Okey, jom kita buka dulu semua botol-botol ni. Okey. Okey. 3 warna je cikgu? Cikgu hari ni cikgu sediakan 3 warna je cukup Aiman. Kuning, merah dan biru. Okey. Baik. Jom kita mulakan dengan warna kuning dulu Aiman. Warna kuning dulu cikgu. Okey, lapik kat sinilah. Jangan kena meja. Okey, betul cikgu. Ni ada cupboard ni, cikgu sediakan cupboard ni. Cupboard. Kita tuang. Boleh Aiman? Boleh cikgu. Okey, kita tuang je. Jangan tuang je di tuang atas sampai cikgu. kita rasa dia menyerap ke seluruh bahagian yang mana yang kita nak warnakan tu. Alamak cikgu, tertumpah-tumpah lah cikgu. Tak apa ke? Kita lapik kan. Saya rasa murid-murid kita pun boleh buat sama-sama. Boleh buat. Untuk kita hasilkan di rumah. Tapi cikgu, macam mana kita nak hilangkan cat ni cikgu? Kalau dah terkena tangan, kalau dah ada terkena cara tangan, ke? kita guna saja sabun. Boleh tanggal cikgu Ya, boleh Okey cikgu, warna kuning saya dah settle cikgu. Okey, jom kita ambil pula warna kedua. Warna kedua warna saya nak warna merah lah cikgu. Warna merah, okey. Kita guna pula warna merah. Dah macam traffic light dah pula cikgu ni. Tak apa, traffic light sesekali. Kita warnakan. Pastikan kena pada seluruh bahagian kain. Okey. Apabila kita menuang ni kan Aiman. Ya cikgu. Okey, warna ni kena serap tau. Kena pastikan warna ni betul-betul serap sampai dekat bahagian dalam. Kenapa cikgu? Kalau kita tuang tak serap tu, Okey, jadi kalau macam kita mana? tuang, misalnya warna tu terlalu sedikit, tak Okey. sampai ke bahagian dalam kain, bila kita buka, corak tu tak jadi tak cantik. Sebab tiba-tiba dia nampak banyak bertumpuk-tumpuk putih. cikgu Banyak putih, maksudnya macam tak menarik lah. Tak menarik. Okey cikgu, warna merah saya dah settle cikgu. Jom kita sambung pula dengan warna biru. Seterusnya kita nak buat warna Aiman biru. Seronok betul ni Man. Baik, seronok cikgu. Bab-bab warna ni memang saya suka. Sebab tu kalau kat dinding rumah saya cikgu, macam-macam corak ada cikgu. Bagus tu. Ni Okey, kalau cikgu. jadi anak murid saya ni confirm dapat A seni ni SPM. Okey. Okey, baik cikgu. Ada satu Dah part settle lagi. dah. Cikgu punya tak settle lagi. Cikgu tak settle lagi cikgu? Banyak pula part cikgu. Alright. Dan murid-murid kita pun mesti seronok bila buat Seronok. aktiviti macam ni cikgu. Sebenarnya teknik ikat dan celup ni mudah nak buat dekat rumah. Mudah nak buat kat rumah. Mudah nak buat sebab bahan yang boleh digunakan juga mudah. Kalau macam tadi Cik cakap, kalau tak ada kain kita boleh guna tisu. Guna tisu. Kan kalau tak ada warna batik ni kita boleh guna pewarna makanan. Jadinya bahan tu boleh
mudah didapati, jadinya pelajar boleh buat sendiri di rumah. Tapi terkejutlah mak-mak ni cikgu. Tapi minta Mana izin pula dulu. aku je pewarna ni. Aku nak buat kek. Okey, jom Man, kita angkat. Okey, cikgu. Apa rupa? Inilah rupanya. Okey, Okey, cikgu. nampak Ini kan? traffic light ni cikgu. Menitik-nitik rupa dia. Okey, nanti kita Okey. letakkan. Okey, sebaik-baiknya kita gantung. Sebaik-baiknya kita gantung. Oh, lebih supaya baik kering. gantung, cikgu, Ya, supaya Alright. warna ni turun. Okey, jadi untuk sini kita letak saja dulu macam Baik, ni. cikgu. Dan kita biarkan sampai kering. Kena jemur ke apa cikgu? Jemurlah. Okey, tapi untuk hari ni kan, kita boleh buka dulu sarung tangan. Tapi tadi cikgu kata dia kena celup cikgu Dia ada kaedah tak celup tu cikgu? Ada juga. Boleh celup, boleh guna berus, boleh guna Oh, macam maknanya kalau kita ada satu macam cawan ke macam ni, kita celup Celup, je pada cat tersebut. Tapi kalau kita celup tu takut lebih banyak tumpah-tumpahnya. Jadinya lebih nak baik kita mudahkan tuang cara, sikit-sikit, kan? Cikgu pakai botol sos ni. Okey cikgu, saya pun tak tahu dah jadi apa benda ni kan. Jom. Okey, biarkan di Okey, situ dulu. biarkan Man. di situ. Okey, kita dah Alright. siap buka dulu glove ni. Okey, kita buka boleh dulu glove letak ni, dulu cikgu. di bawah. Aha. Okey, sekarang cikgu dah sediakan malam tadi cikgu warna ni. Wow. Dah kering dah pun. Yang ni kira cikgu dah siap jemur dah kering dah ni. Dah kering ni. Okey. Cikgu Aiman boleh pegang. Tapi nampak gaya ni cikgu macam menyeramkan ni. Janganlah tengok yang seram tu. Kita tengok yang menarik je. Yang menarik. Okey, cuba Aiman potong Man. Kita nak tengok apa cikgu, corak yang daripada terhasil. seram kepada menarik. Yeah. Okey cikgu. Kita nak tengok. Ini dia cikgu. Sebelum kita buka. Ya. Murid-murid Kita mesti tak nak tahu boleh- apa hasilnya. Kita tak boleh nampak pun corak apa yang akan jadi agaknya kan. Okey cikgu, boleh saya buka cikgu? Buka sekarang. Okey, saya buka Mulakan. sekarang cikgu. Saya Ya, buka satu mulakan. persatu. Ya. Okey. Maknanya Baik-baik ikat yang tempat tergunting kain tu pula. betul juga. Seram juga cikgu tengok. Kata gunting pula Ya, kain ni kan. tergunting pula kain. Jadi bertobik pula kita punya gambar ni cikgu ya. Ya. Alright. Jadi cikgu nanti bila kita dah gunting cikgu maknanya kita Buka. terus buka. Kita buka, kita tengok corak apa yang terhasil. Maksudnya Corak apa yang seperti apa terhasil. tau? Surprise. Corak apa ni? Saya macam pun tu. tak sabar ni cikgu nak tengok apakah hasil daripada apa yang Hasil, kita buat sebentar tadi cikgu. Nampak terbukti ketidakkesabaran tu. Nampak tu. Nampak rakus ni cikgu ya. Memang nampak tak sabar sangat tu. Okey cikgu. Okey, lagi sikit Jadi hati tu. untuk aktiviti ni cikgu, peringkat umur berapa yang boleh buat ni cikgu? Okey. Sebenarnya Ya cikgu? teknik ini Ya. semua peringkat umur boleh buat. Oh, maknanya sebab dia budak-budak ada pun boleh buat keunikan lah. dia tersendiri. Oh. Dari segi budak daripada kecil sampailah dewasa. Tapi kalau dewasa kita tak hanya menggunakan teknik tak endai saja, mungkin kita boleh apply dengan teknik lain. Kita combine dengan teknik yang lain. Maknanya bapak budak pun boleh cikgu Boleh. Okey cikgu, saya pun dah siap buka semua dah buka. ikatan. Okey, jom kita tengok hasilnya. Alright. Saya buka cikgu Buka. Murid-murid perhatikan apakah hasil daripada ikatan bunjut tadi cikgu. Alright. Yes. Wow. Apa jadi tu? Cikgu kita buka. Kita tarik. Kita tarik sikit. Ya. Ya. Tarik. Ya. Ya. Ditunjukkan. Kibas sikit cikgu. Ya. Pusing ke depan. Wow. Macam jadi Pusingkan ke satu Satu design kan? design yang cukup banyak menarik dah cikgu. sekarang macam nak mula trending balik tau. Baju-baju yang digunakan menggunakan teknik tak Okey endai cikgu. ni. Pusing ke depan. Wow. Pusing ke depan. Efek dia ada macam ni. Sebalikkan. Ayo. Wow. itu Cikgu, antara- mana datang bulatan-bulatan tu cikgu? Yang Tadi tak ada kita bulatan ikat. pun. Okey, sekarang tadi yang cikgu hasilkan ni. Okey, ini adalah contoh yang kita ikat tadi. Maksudnya daripada bunjutan-bunjutan yang kita buat, kan daripada bunjutan yang kita buat ni tadi akan menghasilkan corak di situ. Okey. Macam ni sekarang Okey, ni cikgu. Aiman. Yang Aiman buka ni tadi Ya. nampak berkedut kan? Nampak berkedut lah cikgu. Nampak berkedut. Tapi cikgu dah sediakan dah. Cikgu dah siap iron. Wow. Yang ni dah siap iron cikgu? Ya. Alah, kalau macam ni cikgu saya nak buat baju boleh cikgu? Boleh. Oh. Tapi kalau nak buat baju, kalau kita nak pakai, kita kena letak pemati warna dahulu. Pemati warna. Supaya bila kita basuh, warna itu tak nurun. Oh, kalau tidak habislah washing Kalau tak machine kita habislah colour kulit. merah nanti cikgu. Tak apa, washing machine merah boleh beli baru. Tapi kalau kulit badan jadi warna-warni macam mana? Kan? Ini Okey, kalau hasil. kita nak hasilkan corak yang berbeza macam mana cikgu? Ada teknik tak cara lipatan lain? yang berbeza. Oh, cara ikat yang berbeza lah. Cara ikat yang berbeza. Kalau macam cara saya ni cikgu, mungkin coraknya berbeza. Okey, kalau yang cara Aiman buat tu, dia akan jadi seperti bulat-bulatan je saja. Bulatan-bulatan. Kalau yang macam yang kita buat okey. ini, ada 5 bunjutan kecil, dia akan dapat 5 bunjutan kat 5 sini. bulat. Oh, Ya, sebab itulah nampak? cikgu buat ikatan kecil-kecil tu cikgu Betul. Okey. Okey cikgu. Jadi cikgu kita nak tahu pula apakah yang disebutkan jalinan sentuh.
Okey. Yang ni kita sebut jalinan apa cikgu? Jalinan tampak. Maknanya nampak cantik tapi tak boleh dipetik cikgu Betul, nampak cantik hanya boleh dilihat sahaja. Dilihat saja. Tapi saya suka yang seterusnya ni disebutkan jalinan sentuh. Sebab apa cikgu? Kita nak menggunakan bahan-bahan semula jadi cikgu, betul? Kita akan guna bahan semula jadi. Apa sajalah bahan yang kita boleh apply. Tapi sebelum tu apa kata kita berehat seketika cikgu? Saya nak pergi ambil barang tu kejap cikgu. Okey. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Alright cikgu, tadi kita dah belajar tentang jalinan tampak. Nampak cantiklah cikgu, bunga tu cikgu. Tapi saya tak boleh petik nak bagi kat cikgu. Okey cikgu ya. So sweet. So sweet. Alright cikgu. Bagi kita nak menghargai jasa guru-guru kita, yalah sampai melukis pun cikgu ajar kita kan. Jadi murid kita ada mengirimkan kad kepada guru-guru kita dan ada di tangan saya cikgu yang dikirimkan oleh Alisha. Sayang cikgu dia kata. Alright cikgu, nampak cantik tak? Yang ni kita boleh sebutkan jalinan apa cikgu? Jalinan tampak Ya, jalinan sentuh yang ni. Jalinan sentuh. Ini menggunakan teknik collage ni sebab dia ada tampal-tampal. Alright cikgu, boleh kita buka cikgu? Boleh buka. Tara, dia tulis Selamat Hari Guru. Okey, saya nak beliklah cikgu. Wah, kreatif dia tulis. Thank you teacher. Sebelah dia pula dia kata jasamu dikenang. Alright, terima kasih kepada Alisha Imani binti Abdul Muiz di atas kiriman kad. Dan kita ada juga kad digital yang kedua dikirimkan oleh murid kita kepada guru-guru kita yang banyak berjasa kepada kita. Jom kita saksikan. Yang dikirimkan daripada murid kita, dia tulis cikgu, guru inspirasi murid berdedikasi. Terima kasih cikgu. Alright cikgu, tanpa cikgu siapalah kita kan? Okey cikgu. Alright. Jadi untuk segmen seterusnya cikgu, kita ada tema lah cikgu. Ya. Betul. Jadi tema kita apa ni cikgu? Okey, yang sekarang yang kita akan buat ni nanti Aiman. Okey, tema kita adalah tema alam semula jadi. Wow. Kita akan buat tema alam semula jadi. Okey, tapi baik, sebelum cikgu. tu Aiman, kita terangkan dulu apakah dia jenis jalinan yang kita nak buat ni. Sebab tadi cikgu cerita pasal jalinan tampak. Sekarang ni jalinan sentuh. Ya, sekarang ni Apa kita maksud nak dia, buat cikgu? jalinan. Okey, sekarang ni kita nak buat jalinan sentuh. Okey, bila kita sebut jalinan sentuh Aiman, okey, kalau tadi kita dah tahu tampak ni hanya boleh tengok je. Betul. Okey, tetapi jalinan sentuh adalah jalinan yang kita boleh rasa melalui deria sentuhan. Contoh macam ni, rumput tiruan ni kita boleh pegang. Boleh maknanya rasa. pegang pun kita dah tahu boleh dah. tahu. Ini rumput macam ni. Rasa dia. Kalau macam di bahagian tepi cikgu, okey, di bahagian sana, okey, itu ada teknik tenunan, ada teknik impasto. Kita boleh rasa permukaan. Okey, itu kita namakan dia sebagai jalinan sentuh. Yang kita boleh sentuh lah cikgu. Ya, yang kita boleh pegang. Kalau macam dekat tangan cikgu tu? Kita boleh pegang. Maksudnya jalinan sentuh. Okey cikgu, apa fungsi jalinan sentuh ni cikgu? Jalinan sentuh ni contohnya seperti tayar kereta ataupun tapak kasut. Okey, tapak kasut mempunyai jalinan, betul tak? Okey, untuk apa jalinan itu tadi? Okey. Apabila kita berjalan di jalan yang licin. Betul. Fungsi jalinan pada tapak kasut ni adalah Dia boleh grip lah cikgu. Ya, untuk mengelakkan kita daripada jatuh. Iyalah cikgu. Sama juga tayar kereta. Kalau tayar kereta tu tak ada licin tak je. ada jalinan. Kosong saja kan Aiman? Jadi macam mana kat jalan highway? Bahayalah cikgu. Time hujan pula tu. Bahaya. Jadinya jalinan ini, jalinan sentuh ni dia mempunyai fungsi tersendiri. Contohnya macam sapu tangan ataupun tuala. Jalinannya lembut, betul? Betul. Okey, fungsi jalinan pada tuala adalah untuk menyerap air. Waktu kita mandi, kita basuh muka, kita nak lap kan? Jadinya jalinan itulah yang menyerap air-air itu tadi. Tapi cikgu saya tengok dekat depan saya ni cikgu, ada kacang hijau lah cikgu. Ini aktiviti kita hari ni. Maksudnya kacang hijau ni, yalah biasa mak kita buat bubur kacang kan. Tapi hari ni cikgu makan lagi. pasal makan lagi. Tapi hari ni cikgu dengan kacang hijau ini kita nak
menghasilkan seni sentuh, cikgu. Ya. Alright. Tapi selain daripada kacang hijau ni, cikgu, yang lain ni saya tak berapa nak cam. Cikgu boleh cerita sikit tak barang-barang di hadapan kita ni, cikgu? Okey, di hadapan ni, ada pelbagai jenis kekacang, ada bahan-bahan masakan yang kita boleh guna untuk menghasilkan aktiviti kita pada hari ini. Okey, yang ini adalah sagu mata ikan. Okey, sagu mata ikan ni ada banyak warna tau, Aiman. Yang cikgu beli ni warna putih dengan warna pink. Oh, ada dua color, cikgu? Ada dua color. Okey. Kemudian yang ini kacang hijau. Kacang hijau. Yang ini kacang merah. Satu lagi warna kuning ni, cikgu? Kacang dal. Kacang dal. Okey. Tapi nak dapat kat mana, cikgu? Nak dapatkan dekat dapur mak anda. Tapi kena minta izin, cikgu. Tapi kena ingatlah, minta izin. Jangan sampai nanti mak nak masak untuk berbuka puasa, dia cari bahan masakan tak jumpa. Cikgu dan dia yang ajar. Rupanya dah tampal dekat atas kertas. Menjerit mak dia kat dapur. Lepas tu, tatara mama dah jadi satu hasil seni hadiah untuk mama. Ya, kan? mak dia tak terkata apa. Tak terkata apa. Ni cikgu Nadia lah ni ajar ni, dia kata. Alright, cikgu. Jadi, ni ada tak cikgu bawa bersama dengan kita di antara contoh yang dah menjadi hasil untuk jalinan sentuh ni, cikgu? Ada tak? Ada. Yang mana? Wah. Di hadapan ni, cikgu? Yang ini. Okay, boleh tak cikgu? Boleh, cikgu. Boleh lah, saya. Okey. Saya nampak kat situ kulit koci pun ada, cikgu. Okey, yang ini. Okey, yang ini adalah jalinan sentuh. Okey, cikgu guna. Apa di antara bahannya ada dalam ni, cikgu? Cikgu gunakan kat sini. Okey, Aiman nampak tak agak-agaknya apa ni, Man? Ini burung hantu, cikgu. Betul. Okey, ini burung hantu. Okey, cikgu gunakan kacang. Okey, ini adalah rempah. Okey, ni. Yang merah ni apa, cikgu? Cuba Aiman tengok apa. Saya nampak cikgu macam kulit bawang je, cikgu. Betul. Sebenarnya Kak Aiman, cikgu memang suka buat aktiviti yang mana bahannya pelajar boleh cari sendiri dekat rumah. Kalau yang ni mak kita mesti bagi. Ya. Sambil-sambil boleh kemas. Ya. Kan? Dan yang putih ni, cikgu? Yang putih ni pun kulit bawang putih. Oh, ni bawang putih. Kan jadinya sebenarnya setiap apa saja objek yang ada ni mempunyai jalinan. Jadi kita applykan itu yang kita namakan sebagai kreativiti. Tapi hasilnya sangat cantik, cikgu. Kan kalau kita tak buat, kita tak sangka boleh jadi hasil macam ni. Betul, cikgu. Okey, ni contohlah, Aiman. Okey, cikgu, ni di antara contohnya. Ni contohlah. Kalau kita... Cikgu, saya pun dah tak sabarlah, cikgu. Nak buat aktiviti seperti mana yang cikgu buat tadi, cikgu. Dengan kulit bawang, dengan kulit, apa lagi, cikgu? Bawang putihnya lah. Kan? Tapi hasilnya... Wow, cukup menarik. Kita boleh framekan dan lekat dekat dinding kita, cikgu. Betul. Alright, cikgu. Tapi hari ini saya tak kira, cikgu. Saya nak belajar juga macam mana cara nak buat jalinan sentuh ni, cikgu. Cikgu boleh ajar saya tak, cikgu? Okey. Untuk hari ini, Aiman. Okey, untuk aktiviti hari ini kita menggunakan bahan yang mudah sajalah. Cikgu banyak gunakan kekacang lah. Yang mana biasanya kat rumah ada. Senang nak guna. Okey. Jadinya langkah yang pertama, bahan-bahan yang kita kena gunakan, yang pertama adalah cardboard. Okey, cardboard. Kenapa cikgu tak pakai kertas lukisan? Kenapa, cikgu? Kalau kertas lukisan kan senang, cikgu. Nipis sangat. Kalau kertas lukisan tu terlalu nipis, kan nanti bila kita tampal, tak boleh tampung berat bahan-bahan yang kita tampal tu nanti. Betul lah, cikgu. Jadi lebih baik kita pakai cardboard. Kalau pakai cardboard ni, cikgu, dia nampak kemas je, cikgu, kan? Dia nampak kemas. Okey. Kemudian, daripada cardboard ni tadi, kita lukiskan corak apa yang kita nak buat. Kalau macam yang sekarang ni, kita kan tema tadi apa? Tema kita alam sekitar, cikgu. Ya, alam semula jadi. Alam sekitar pula. Alam semula jadi, cikgu. Tema kita tadi ialah alam semula jadi. Okey, jadi cikgu lukiskan gambar bunga. Okey, kita kemas-kemaskan. Okey, tengok hasilnya di sini. Okey, jadinya daripada hasil... Ni siapa lukis ni, cikgu? Cikgu lah. Wah, cikgu okay, senang. Jadi sebelum kita lukisannya. buat, kita lukis dahulu. Okey, kita dah ada bahan, kita dah ada gam, kita ada cardboard, dah ada kacang. Okey, sekarang kita lukiskan motif alam sekitar ni tadi. Alam semula alam jadi. Sekitar. Cikgu pun silap juga. Kita jangkit ni. Okey, alam semula jadi ni kita lukiskan dahulu. Okey. Kemudian kita akan mulakan macam mana cara untuk menghasilkan teknik collage. Itu sebutkan teknik collage. Ya. Collage tu apa, cikgu? Teknik collage ni adalah teknik tampalan. Tampalan. Tampalan sama ada bertindih ataupun tersusun tu nama dia collage. Okey. Jadinya Aiman, dekat Aiman pun sendiri cikgu dah bekalkan bahan. Ya, cikgu. Cikgu dah bagi satu gam. Saya dah ada gam satu. Dah ada gam dan cikgu dah bekalkan juga 5 jenis kekacang, 5 warna yang berbeza, dan cikgu telah bekalkan juga satu cardboard. Cardboard ni, okey, tadi kan cikgu dah lukis kan, Aiman, kan? Okey, cikgu. Yang cardboard ni tadi yang cikgu dah buat contoh sikit. Contoh macam sikit, mana cikgu. cara nak tampal. Ni guideline lah, cikgu. Guideline. Supaya tapi yang lain tu siapa kena buat?
Aiman buat. Okey, saya kena buat. Okey, jom Alright, kita saya tak lumba. sabar. Boleh lumba. Jom cikgu, boleh lumba Okey, cikgu jom kita lumba Tapi cikgu, siapa? tapi sebelum tu cikgu. Ya. Macam mana nak pilih color tu cikgu? Macam mana nak pilih colour? Itu ke ikut kreatif ke macam mana cikgu? Ikut kreativiti. Okey, Sebab cikgu. tu cikgu ambil 5 warna yang berbeza. Baik cikgu. Dekat Okey. macam mana kita nak mula ni cikgu? Okey, macam mana cara untuk kita memulakan menghasilkan apa? Teknik collage ini. Okey. Okey. Kita mempunyai bahagian Bahagian ni dah ada. Okey, kita letakkan gam. Bubuh semua ke apa cikgu? Janganlah. Pada bahagian saja? Kita ubuh ikut part mana yang kita nak letak. Okey, kalau pada kelopak tu dululah cikgu. Ke ataupun bahagian lukisan tersebut? Bahagian. Kita ambil bahagian ikut bahagian. Okey cikgu, saya dah gam dah. Okey, dah letak kan? Okey, Okey. kita ambil. Okey, misalnya yang ini cikgu nak guna sagu warna merah, warna pink Warna pink cikgu Okey, saya pun nak ikut cikgu lah. Meh, jom kita buat kata kan. sama-sama. Baik. Okey, yang penting kita enjoy je aktiviti. Enjoy, Yang cikgu. penting kita tahu macam mana cara untuk menghasilkan. Ini hanyalah salah satu cara untuk menghasilkan jalinan. Baik, Ada cikgu. banyak teknik lain sebenarnya. Okey, kita tahu. Alamak cikgu, Ya. tumpah-tumpah ni macam mana cikgu? Tak apalah, yang ada gam tu saja dia melekat nanti. Tak apalah. Maknanya kalau kita tabur dia pun boleh cikgu Tabur je. Alright. Maksudnya tadi sebab tu kita kena letak gam pada bahagian tu. Jadinya Okey cikgu, saya dah siap. cepat betul. Cepat. Betul-betul tak sabar. Macam budak kat sekolah lah ni. Iyalah cikgu, saya kalau buat tak kerja sabar tu, nak tengok hasil cepat. dia. Okey, seterusnya cikgu. Okey, yang lebih ni kita boleh tuang lah dalam ni. Okey, kita tuang balik cikgu. Alamak. Betul abu. Okey, tak apalah. Okey. Iyalah cikgu. Nampak tak? Menarik tak? Menarik sangat cikgu. Kan senang Okey. je sebenarnya. Okey, jom kita buat part-part yang lain. Seterusnya, kita buat part mana pula cikgu? Okey, sekarang kita nak pakai daun. Jom kita buat daun. Daun cikgu, daun. Kita pakai kacang hijau. Kalau daun kita pakai kacang hijau, kenapa cikgu? Sebab warna dia hijau. Sebab warna dia hijau. Tapi boleh je kalau kita nak pakai bahan yang lain. Ikut kreativiti dan kesesuaian. Yelah cikgu. Maknanya pakai colour apa pun boleh. Yang penting mengikut mengikut sempadan garisan yang telah dibuat itulah cikgu. Betul. Okey, contoh macam ni kan. Okey. Okey, kemudian kita ambil kacang hijau cikgu. Ya. Kita buka pula kacang hijau. Okey, jadi murid-murid sambil-sambil tu pun boleh sama-sama kita buat. Tapi kalau nak buat tu biar di dapur lah cikgu Boleh di dapur. Kalau nak buat pun kita kena lapik lah supaya bersih. Nanti tak ada lah mak kita bising kan. Ataupun sementara mak nak buat bubur kacang tu, ambil lah kacang mak sikit. Yang penting minta izin lah cikgu. Minta izin lah. Tapi saya rasa mak-mak di rumah tu pun dia turut join sama cikgu. Ya, sebab ini antara aktiviti yang menarik sebenarnya. Betul cikgu. Lagi pula di musim-musim PDPR ni kan. Okey, kita nak buat aktiviti. Okey, jadinya kita cari bahan-bahan yang senang didapati di rumah. Ya, yang betul penting cikgu. budak boleh mencapai objektif pembelajaran tu. Okey cikgu. Okey. Baik, Okay, saya punya kan? dah siap cikgu. Memang laju tapi lah bertabur Man ni. laju. Memang laju. Laju cikgu. Okey, sebenarnya untuk kita menghasilkan teknik collage ni, Okey. semakin halus ataupun semakin rapat dia punya tampalan tu menjadikan hasil tu lebih cantik sebenarnya. Tapi cikgu nampak macam daun pun ada, nampak macam cekodok pun ada cikgu. Okey cikgu. Okey, Okey, jom. Alright, seterusnya cikgu. Okey, kita guna yang warna merah pula lah. Merah pula. Tukar colour pula lah. Okey, baik. Okey. Kita nak Kacang warna hijau. Kita nak warna kat part mana Dekat mana cikgu? Okey, Dekat kita buat latar belakang. latar belakang pula Okey, kita ambil cikgu. latar belakang yang kecil. Alright. Ikutlah Okey cikgu. bahagian. Kalau macam orang lelaki ni biasa dia kurang seni sikit berbanding perempuan. Betul ke cikgu? Tak. Tak cikgu Tidak. Pada saya, orang lelaki ke perempuan ke masing-masing mempunyai kelebihan dan kehebatan seni yang tersendiri, Aiman. Oh ya cikgu? Ya. Saya ni keras sikit tangannya cikgu. Kalau kita tengok pelukis mural kan, Ya, cikgu. kebanyakannya adalah lelaki. Sebab dia memerlukan tenaga untuk memanjat. Betul juga cikgu. Okey cikgu. Okay, sekarang kita letakkan kacang. Jadi kita tabur je cikgu Tabur. Kalau macam tu senang lah cikgu, saya tabur je lah. Senang, tabur. Selain daripada gam cikgu, ada tak benda lain yang boleh kita buat? Tapi nampak macam mudah pakai gam cikgu Sebenarnya cikgu gunakan gam ni supaya dia cepat kering. Okey, kalau kita guna gam yang biasa boleh juga, tinggal tempoh untuk kering tu terlalu lama. Yalah cikgu, dah bila nak siap ni cikgu Ya betul. Nanti lambat siap kan. Okey cikgu. Lagi budak kecil cepat muak. Jadi kita kena buat aktiviti yang budak Ringkas, suka cikgu, nak buat.
tetapi dia memahami apakah konsep jalinan yang kita nak terapkan dekat sini. Biasanya tempohnya berapa lama agak cikgu dalam satu-satu aktiviti kalau untuk dengan pelajar ni cikgu? Biasanya 1 jam. 1 kalau jam kelas, juga, kalau kat sekolah biasanya kita 1 jam lah. Biasanya kalau 1 jam, kalau tak sempat, pelajar sambung di rumah lah. Tapi cikgu kalau aktiviti macam ni sejam memang tak terasa cikgu. Betul. Okey, saya dah siap cikgu. Aiman sendiri teruja dengan hasil. Kenapa hasil cikgu dia. punya lagi lawak pada saya cikgu? Sebab Aiman buat kerja laju. Buat kerja laju. Maknanya kalau nak menghasilkan kerja yang lebih cantik cikgu kena kita lebih teliti. Ya, lebih teliti. Bila kita teliti maksudnya hasil jalinan tu tadi lebih dapat. Okey cikgu, tapi kacandal kita belum pakai lagi cikgu. Okey, nak pakai kacandal. Kita pakai Boleh, kacandal pula. Jom, kita gunakan semua warna yang ada. Kalau kacandal ni cikgu Kita saya tengok warna bunga yang kecil ni, bunga yang kecil ni warna kuning cikgu Ya, betul. Okey. Maknanya cikgu kalau gam ni cikgu kita kena berhati-hati juga cikgu Ya. Supaya dia tidak bergabung dengan biji-biji yang lain. Tapi yang paling gimas sekali kalau melekat dekat tangan lah cikgu Ya, kalau melekat kat tangan tu. Tapi boleh basuh. Boleh basuh. Biasalah, nama pun seni kan, Man, kan? Takkanlah bersih. Kita main warna pun tangan kotor juga. Betul cikgu. Maknanya kalau melukis pun tangan kotor juga. Kotor juga. Tapi yang paling penting cikgu hasil dia. Yang paling penting hasil. Sebab cikgu kalau kita tengok cikgu, makin bersepah benda tu nampak makin seni lah cikgu. Betul ke cikgu? Aduh, nampak. Betul-betul dia tuang. Sepuas hati. Boleh ke ni? Boleh buat. Tapi kalau cikgu pun kat sekolah, cikgu memang suka anak murid cikgu berkreativiti sendiri. Cikgu Nampak? takkan sekat. Cikgu kata saya kreatif tau. Kreatif dan berani. Paling penting Okey, berani mencuba. Saya tak nak tunjuk lagi hasil-hasil cikgu sebab memang cantik. Okey. Apa kata kita berehat dulu? Okey. Sempatlah saya nak touch up sikit cikgu. Kembali selepas ini. Mahir Didik TV KPM. Okey. Okey tak ni cikgu? Abang. Baca doa dululah. Alah, lupalah. Alright, kembali dalam Mahir Didik TV KPM. Cikgu nak tengok tak hasil yang saya buat tadi cikgu? Wah. Cacara! Okey, Cantik tak? Man. Tu saya malas cikgu. Dia orang lelaki ni memang ada seni sikit Lepas tu cikgu. maksudnya Aiman boleh jadi cikgu seni, Man. Betul cikgu. Memang hebat, terbaik. Okey, tapi kalau orang tanya saya siapa cikgu? Cikgunya Cikgu Nadia. Terima Okey cikgu. kasih. Tapi dekat sini cikgu saya tengok ada kasut lah atasnya cikgu. Okey. Atasnya ada kasut. Okey, yang ini juga adalah jalinan, tau, Aiman. Jalinan. Corak pada kasut ni kita namakan dia sebagai jalinan apa? Jalinan tampak cikgu. Ya, betul. Nampak Aiman dah faham dah sekarang. Dah boleh dapat bezakan antara jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okey. Yang mana corak ini tadi hanya boleh dilihat. Jadi kita namakan dia sebagai dia tak keluar cikgu tak keluar. Sedikit saranan kepada murid-murid kat rumah sana yang nak masuk dapur mak dia nak try buat cikgu ni. Ya. Sikit saranan untuk anak-anak murid kita. Okey, sebelum kita mengambil segala bahan masakan ibu di rumah, okey, pastikan minta izin terlebih dahulu ya pelajar. Murid-murid minta izin terlebih dahulu. Jangan pakai ambil je, nanti mak nak masak dah tak ada. Mak marah nanti kan. Okey cikgu, terima kasih Cikgu Nadia. Apa saja yang berada di sekeliling kita ni semua seni cikgu Ya, betul. Okey, alright. Dan cikgu, sejam dah sekejap je masa berlalu Sekejap cikgu sangat, kan? Alamak, nanti kita datang lagi cikgu kat sini. Boleh. Kita buat seni yang lain pula. Okey, boleh. Okey, murid-murid terima kasih atas kesertaan anda dalam Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.